Ismail Sabri, kenyataan Ismail Sabri semalam ya. Jadi seperti mana yang anda tahu, semalam telah satu persetujuan untuk meminda perlembagaan UMNO telah dicapai ya, dan di dalam persetujuan itu yang mendapat sokongan padu daripada delegasi dalam PAUHAS ya UMNO, maka pemilihan UMNO akan ditunda, akan berlaku selepas 6 bulan PRU berakhir ya. Jadi bila ada PRU lepas 6 bulan baru ada pemilihan UMNO. Jadi di sini timbul persoalannya, bagaimana jika PRU 15 diadakan pada 2023 bulan Julai? Bagaimana jika Ismail Sabri berjaya mengadakan pemilihan UMNO pada bulan Julai 2023? Ya, bagaimana jika parlimen dibubarkan hanya pada 2023? Maknanya berdasarkan pemahaman saya, tapi saya kena rujuk kepada pakar yang berkaitan. Berdasarkan pemahaman saya, maka jika Ismail Sabri berjaya tangguh pembubaran parlimen sehingga penggal penuh parlimen ke-14 berakhir pada bulan Julai ke Ogos 2023 ya, maka pemilihan UMNO hanya akan berlaku 6 bulan selepas itu. Boleh tangguh terus dan Zahid boleh kekal terus bermaharaja lela sebagai Presiden UMNO sampai situlah. Jadi betul kata Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, UMNO sendiri tidak menghormati perlembagaan dia dan dia takut. Sebab UMNO tahu, kluster mahkamah tahu, kepimpinan UMNO tahu, jika berlaku pemilihan UMNO, parti akan berpecah. Okey. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, bukankah Tuan Regi berkata ada dua puak di dalam UMNO, yang majoriti sebenarnya inginkan pemilihan UMNO sebelum PRU, dan kemudian yang minoriti setuju diadakan selepas PRU. Jadi betul itu yang saya kata. Tetapi anda perlu faham mengapa kluster mahkamah tiba-tiba mendapat sokongan padu seluruh delegasi. Sebab anda boleh nilai perkara ni daripada kenyataan Ismail Sabri ya. Kenyataan yang dibuat oleh Ismail Sabri, maknanya benda ni sudah ada di dalam pemahaman delegasi sebelum keputusan dibuat. Jadi Ismail Sabri sebenarnya semalam telah menunjukkan siapa bos. Okey. Dia berkata, okey, UMNO dah lama bersetuju untuk adakan pilihan raya. Jadi ini benar. UMNO sebenarnya tidak kisah berkenaan dengan MOU. Kalau boleh pilihan raya esok, dia lebih gembira. Jadi dia kata dari dulu sudah setuju. Tetapi persetujuan akhir adalah daripada kabinet. Maka benda ni perlu dibincangkan di dalam kabinet, barisan jemaah menteri. Dan hanya selepas itu, apabila barisan jemaah menteri ataupun kabinet bersetuju dengan tarikh pilihan raya, barulah Ismail Sabri akan mengusulkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Maka di sini berdasarkan kenyataan Ismail Sabri, anda lihat ada dua perkara penting. Pertamanya, Ismail Sabri di depan kluster mahkamah secara terang telah beritahu tanpa segan dan silu bahawasanya keputusan UMNO sebenarnya adalah keputusan parti, yang lebih penting adalah keputusan kabinet. Maka dia perlu bawa ke kabinet, perlu bincang dalam kabinet, dan hanya bila kabinet bersetuju dengan tarikh pilihan raya, baru dia akan dapat kebenaran untuk mengusulnya kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu yang Ismail Sabri beritahu. Nombor dua, secara tidak langsung Ismail Sabri telah beri tamparan kepada kluster mahkamah dan menunjukkan siapa bos, kerana dia tidak secara terang, secara lantang memberitahu bahawa saya akan beritahu kabinet bahawa kami ingin pilihan raya secepat mungkin dan UMNO akan usulkan parlimen dibubarkan secepat mungkin. Ismail Sabri tidak sentuh pasal parlimen dibubarkan.
Kerana Perdana Menteri sebenarnya Ismail Sabri, kenyataan Ismail Sabri secara tidak langsung tidak bermakna, cuma maknanya hanya dia telah menunjukkan kepada UMNO who's boss. Parti tak ada kuasa, yang ada kuasa kabinet. Lebih dari itu sebenarnya tidak ada makna, kerana bukan tugas Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk adakan pilihan raya. Walaupun tidak ada halangan bagi Perdana Menteri berbuat demikian, tetapi perkara itu bukannya apa yang di dalam bidang kuasa Perdana Menteri untuk secara rasmi cadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Secara rasmi, apa yang Perdana Menteri boleh buat ialah nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Ya. Lepas bubar parlimen, apa yang akan berlaku itu di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau anda perasan kenyataan Ismail Sabri, dia tak sebut pasal bubar parlimen, dia hanya sebut pasal pilihan raya. Maka bolehlah dia cadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi yang lebih penting dia tak sebut bahawa selepas berbincang dengan kabinet, saya akan mengusulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong, dan saya akan beritahu kabinet bahawa sekiranya semua setuju, kita nak bubar sekarang juga. Ismail Sabri tidak beritahu. Di situ anda boleh nampak apa yang saya kata benar. Ismail Sabri tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen, kerana kluster mahkamah tidak boleh memberi dia hitam putih secara pasti bahawa dia memang sah akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional. Maka dengan itu, dia depan kluster mahkamah, dia telah tunjukkan siapa bos, dan kluster mahkamah hanya bersenyum depan kamera dan seolah-olah semuanya akrab, semuanya mesra. Malah ada kenyataan daripada pemimpin UMNO bahawa sokongan padu delegasi menunjukkan perpaduan dalam UMNO. Semuanya menunjukkan mereka kini dalam keadaan amat terdesak dan berada di bawah bayangan Ismail Sabri, bayang-bayang Ismail Sabri. Kerana jika mereka ingin Ismail Sabri membubar parlimen, mereka terpaksa berbaik dengan dia. Cuma option kedua, mereka juga ada memikirkan dan mungkin boleh tarik sokongan daripada Ismail Sabri untuk meruntuhkan kerajaan. Jadi sebelum pergi ke langkah drastik seperti itu, mereka telah berbaik dengan Ismail Sabri, walaupun Ismail Sabri secara terang, secara terbuka depan dengan semua delegasi menunjukkan who is boss, dan tidak sekali-kali menyebut bahawa dia akan beritahu kabinet bahawa UMNO ingin ingin bubar parlimen secepat mungkin dan diharapkan kabinet bersetuju. Dia tidak beritahu. Sebaliknya dia tunjuk kepada UMNO who is boss. Government is boss, UMNO is nobody. Itu yang Ismail Sabri telah lakukan. Cuma ada satu perkara yang menjadi persoalan. Sekarang ni timbul tanda tanya apabila UMNO sudah luluskan pindaan kepada perlembagaan, walaupun benda tu belum diluluskan oleh ROS, tetapi di peringkat UMNO sudah diluluskan bahawa perlembagaan UMNO akan dipinda, dan pemilihan UMNO hanya akan berlaku 6 bulan selepas selepas PRU. Okey, jadi benda ni boleh bila-bila. Kalau PRU lambat, pemilihan UMNO lagi lambat, ya, dan Zahid boleh kekal. Jadi dengan cara ni, masa depan Ismail Sabri jadi tanda tanya, kerana Ismail Sabri secara terbuka tidak ada peluang, bersetuju bahawa dia tidak ada peluang untuk bertanding bagi jawatan Presiden UMNO, kerana lazimnya Perdana Menteri adalah Presiden UMNO. Jadi dengan pindaan ini, sekarang timbul tanda tanya, kluster mahkamah ataupun lebih tepat lagi Zahid masih belum beri secara hitam putih, secara tepat bahawa awak sah akan jadi calon Perdana Menteri jika BN menang. Dia belum beri benda tu kepada Ismail Sabri. Jadi jika Zahid tidak melakukannya sehingga parlimen dibubarkan, katakan Ismail Sabri tidak ingin bubar parlimen dan dia tunggu sehingga parlimen penggal penuh parlimen berakhir dan dia masuk perjanjian baru dengan Pakatan Harapan untuk memastikan kerajaan dia kekal stabil, andai kata kluster mahkamah tarik sokongan. Jadi jika parlimen bubar 2023, persoalannya apakah masa depan Ismail Sabri? Sebab sekarang kita tahu sebelum PRU dia tidak akan jadi presiden parti. Jadi jika parlimen bubar, adakah Zahid akan lantik dia, akan calonkan dia sebagai calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional?
Jadi dah timbul tanda tanya besar. Jadi ini mencadangkan Ismail Sabri sudah bersiap sedia. Sekiranya ada apa-apa yang cuba dilakukan oleh kluster mahkamah, sama ada tarik sokongan daripada dia ataupun tidak mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri sudah bersiap sedia. Jadi apakah rancangan alternatif Ismail Sabri? Bagaimanakah beliau boleh begitu dengan yakin bersetuju dengan pindaan perlembagaan UMNO itu? Jadi di sini dia ada plan B. Apakah plan B Ismail Sabri?